Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia untuk menjalani bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kita sering diperingatkan oleh tuan-tuan guru, para asatizah kita untuk memperbanyakkan amalan pada bulan Ramadan ini kerana ganjarannya sangatlah besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah meninggalkan solat tarawih di masjid, tidak pernah meninggalkan sedekah pada setiap malam di bulan Ramadan dan juga berwakafnya. Dan semuanya dilakukan kerana ganjaran pada bulan Ramadan itu adalah sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, ada satu lagi amalan wajib yang kita sebagai umat Islam perlu melakukannya pada bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini boleh dibayar seawal masuknya bulan Ramadan sehinggalah terbitnya 1 Syawal. Kefarduan zakat fitrah ini adalah selaras dengan hadis Nabi yang mewajibkan setiap orang Islam, tidak kiralah lelaki ataupun perempuan, sama ada dia merupakan orang yang berdahika ataupun hamba, untuk membayar zakat fitrah pada kadar 1 sok tamar ataupun gandum. Dalam konteks pada hari ini, 1 sok ini adalah ukuran pada zaman dahulu. Dalam konteks pada hari ini, 1 sok itu bersamaan dengan 2.6 ataupun 2.7 kilogram makanan asasi, dan di Malaysia makanan asasi kita adalah beras. Jadi setiap kepala orang Islam di Malaysia ini wajib membayar zakat pada kadar RM5 hingga RM21, bergantung kepada beras yang kita makan, dan juga mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, tidak pernah lupa untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap tahun. Dan kita mungkin anggap apa yang kita bayar itu setakat RM5 ataupun RM10 kecil. Tetapi sebenarnya fadilat kita membayar zakat fitrah itu adalah besar. Ini selaras dengan riwayat daripada Ibnu Abbas, di mana farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Daripada hadis ini kita nampak paling kurang ada 2 fadilat. Kalau kita membayar zakat fitrah ini ada 2 fadilat. Yang pertamanya kepada lis-shaimin ataupun kepada orang yang berpuasa, orang yang membayar zakat tadi, iaitu Nabi kata tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, iaitu dapat menyucikan orang yang berpuasa tadi daripada perbuatan sia-sia dan keji. Kita dapat faham daripada hadis ini, dengan membayar zakat fitrah ini dia dapat menampung kekurangan pada puasa kita. Mungkin kita lara, mungkin kita banyak melakukan perkara yang sia-sia pada bulan Ramadan, tetapi dengan membayar zakat ini, insya-Allah pahala puasa kita akan dapat ditampung. Kekurangan tadi dapat ditampung dengan membayar zakat. Ini sebenarnya selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, ambillah daripada harta mereka sedekah ataupun zakat yang dapat membersihkan daripada dosa dan juga dapat menyucikan daripada akhlak yang buruk. Jadi dipahami daripada ayat ini, dengan membayar zakat tadi, ia dapat membersihkan kita daripada dosa, daripada kekurangan. Dan insya-Allah apabila kita zakat ataupun harta kita telah disucikan, telah dibersihkan, ianya akan menjadi lebih subur dan akan lebih berkembang kepada pembayar zakat. Itu yang pertama, fadilat kepada orang yang membayar zakat ataupun kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, fadilatnya adalah untuk penerima zakat. Dalam hadis ini disebutkan tu'matan lil masakin, iaitu dapat memberi makan
kepada orang yang miskin, merupakan asnaf ataupun asnaf penerima zakat. Ada 8 dan miskin merupakan salah satu asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, ini menunjukkan zakat itu mempunyai impak yang besar kepada asnaf zakat. Walaupun kita rasa apa yang dibayar itu kecil, tetapi sebenarnya dari segi konteks yang lebih luas, ianya dapat memberi impak yang besar. Kalau kita lihat dalam konteks zakat yang lebih luas, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, zakat bukan saja zakat fitrah yang kita wajib bayar, tetapi di sana ada lagi beberapa jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam sekiranya cukup dia punya syarat yang berkaitan dengan haul ataupun yang berkaitan dengan nisab. Ini seperti mana yang diputuskan oleh institusi fatwa di Malaysia ini, antara zakat yang wajib dibayar termasuklah zakat yang berkaitan dengan penggajian, juga yang zakat berkaitan dengan wang simpanan, juga zakat yang berkaitan dengan perniagaan. Selain itu ada juga zakat KWSP-nya. Apa lagi? Zakat berkaitan dengan emas dan peraknya. Dan juga mungkin akan datang ada juga zakat yang berkaitan dengan aset digital. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan banyak melabur dalam cryptocurrency, for example. Contohnya macam wang kripto, itu pun mungkin nanti akan datang. Perlu dibayar zakat sekiranya kita mencapai nisab dan haul, perlu kita mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah tersebut. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia ini kutipan zakat, kalau kita nak melihat impak dia kepada lil masakin tadi, ataupun pada golongan miskin, kepada golongan asnaf tadi, impak dia kita lihat memang positif. Kerana di Malaysia ni, kalau kita ambil contoh di Malaysia, kutipan zakat di Malaysia semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Alhamdulillah. Kalau mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Jawhar, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji pada tahun 2020, sebanyak 3.5 bilion zakat telah dikutip di seluruh Malaysia. Dan jumlah yang diagihkan pun lebih kurang banyak itu juga. Dan bayangkan kalau jumlah yang kita kutip sebanyak itu dapat diagihkan kepada golongan asnaf, apakah kesan dia? Sudah tentu jumlah yang sebanyak itu dapat membantu mereka untuk membeli keperluan harian, makanannya, minumannya, tempat kediamannya, pendidikannya, kesihatannya dan pelbagai lagi. Jadi makna impak dia memang sangat besar daripada golongan yang asnaf tadi. Di Selangor sendiri, kita punya kutipan zakat setahu saya pada tahun lepas hampir 900 juta. Dan daripada itu sebanyak 31 juta adalah daripada zakat fitrah. Kalau kita nak melihat impak yang lebih spesifik, saya boleh merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Baitul Mal Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Di sana dilaporkan bahawa daripada asnaf sebanyak 22,000, seramai 2.8% ataupun lebih daripada 600 orang berjaya dikeluarkan daripada garis kemiskinan disebabkan zakat yang diterima oleh asnaf tadi. Begitu juga terdapat lebih 17 asnaf yang berjaya dilahirkan sebagai usahawan yang dapat menghasilkan pendapatan melebihi 50,000 sebulan. Jadi ini semua impak yang menunjukkan bahawa zakat itu dapat memberikan makanan kepada golongan yang memerlukan. Di peringkat antarabangsa pun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat sebenarnya zakat ini telah diiktiraf sebagai salah satu tools ataupun alat yang dapat membantu United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam mencapai agenda Sustainable Development ataupun SDG, Sustainable Development Goals pada tahun 2030 disasarkan untuk mencapai 17 matlamat ataupun agenda. Termasuklah matlamat tadi untuk menghapuskan kemiskinan, untuk menghapuskan kelaparan ataupun kebuluran, untuk memberikan pendidikan yang berkualiti dan juga perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Itu antara goals yang telah digariskan oleh SDG dan zakat berpotensi untuk membantu pencapaian matlamat tersebut. Ini dibuktikan dengan satu contoh ataupun pilot project yang telah dilaksanakan oleh United Nations dengan kerjasama Islamic Development Bank, di mana daripada zakat telah dapat membantu satu kawasan di Kenya di mana telah dapat memberi manfaat kepada lebih 125,000 keluarga di sana yang asalnya mereka ni kebuluran, akhirnya dapat menghasilkan pertanian sejumlah produk pertanian dan dapat menampung kehidupan mereka dan akhirnya dapat membayar zakat kepada tempat lain.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di UM ini pun kalau kita lihat, zakat tadi dapat membantu banyak pelajar kita yang mungkin dalam kategori asnaf, sebab di UM ini kita ada jatuhan kuasa tamu zakat, dan jatuhan kuasa tamu zakat ini berperanan untuk mengagihkan zakat kepada para pelajar, dan alhamdulillah banyak zakat yang diterima, kita dapat membantu pelajar kita yang tidak berkemampuan dalam kalangan asnaf untuk memenuhi keperluan harian mereka, dan akhirnya mereka dapat bergraduan daripada UM dan akhirnya bekerja, dan akhirnya mereka juga menjadi penyumbang kepada zakat. Akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, marilah sama-sama kita merebut peluang pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amalan ibadat kita, terutamanya membanyakkan sedekah sunat. Tetapi jangan kita lupa untuk melihat juga sedekah yang wajib tadi, adakah telah kita lunaskan ataupun tidak. Jadi marilah kita mengambil peluang pada bulan yang mulia ini untuk melunaskan mana-mana sedekah wajib ataupun zakat yang masih lagi tertunggak. Semoga dengan bayaran zakat tadi, kehidupan kita lebih tenang, segala dosa kita dapat disucikan, dan harta kita lagi akan menjadi lebih berkat, dan yang lebih penting, ianya dapat membantu golongan yang lebih memerlukan untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, dengan lebih baik. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.